أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافع وفهم مستقيما وهداية صالحة لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصراط الأمنا والهم الملائكة المقربين وخلصنا من الناس وافتح لنا برحمتك وعلمنا أسرا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المصنع تعالى نفعنا بعلومه في الدارين sekarang ke-13 kalam artinya berkata-kata dan yaitu sifat yang qadimah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan yang jaiz dan mustahil. Lagi sunyi daripada huruf dan suara dan lainnya daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Ke-13 kalam artinya arti kalam berkata-kata yaitu sifat yaitu kalam sifat yang qadim tidak ada permulaan bagi adanya yang berdiri pada zat Allah yang berdiri pada zat Allah. Mana dia ni satu sifat bagi sifat satu sifat daripada beberapa sifat Allah Ta'ala yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan jaiz dan mustahil. Sifat kalam ini dia katanya menunjuk atas sekalian yang wajib. Menunjuk atas sekalian yang wajib, semua perkara yang wajib ada menunjuk oleh sifat kalam. Dan mustahil dan jaiz, ini segala perkara yang harus ada menunjuk oleh sifat kalam. Dan begitu juga sifat perkara yang mustahil. Yang sunyi daripada huruf dan suara. Maksudnya bukan haraf, bukan suara. Seperti yang pada yang telah lepas saya dah sebut bahwasanya kalam itu ada 3. Maka daripada 3 itu bukan kesemuanya kena atas sifat kalam yang kita maksudkan di sini. Bahkan yang maksud di sininya ialah kalam kena atas satu sifat. Yang qadim, yang ialah sifat bagi zat Allah Ta'ala. Bukan maksudnya kalam dengan mana lafzi atau kalam masdari, dengan mana bercakap berkata-kata sebagaimana zahir daripada terjemuh oleh musannif dengan kata artinya berkata-kata. Berkata-kata artinya bercakap-cakap, itu kena atas ta'alluq, kena atas apa dia? Kalam lafzi artinya kalam masdari. Jadi dengan secara besar-besarnya kalam itu kalam dengan mana ismi. Kalam ada 3 bagai. Satunya kalam dengan mana ismi, nama bagi satu sifat. Yang ni lah
yang kita belajar sekarang. Katanya, yang musannif buat tarif, katanya sifat yang qadimah yang berdiri pada zat Allah Ta'ala yang menunjuk ia. Jadi kalam dengan mana ismi, dengan mana sifat. Yang melawan ni akan bisu. Adapun kalam dengan makna berkata-kata, maka itu lawannya diam. Bukan lawannya bisu. Itu tidak dikandak di sini. Dan juga satu lagi ialah kalam dengan mana perkataan. Seperti kita kata kalam Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah maknanya perkataan Allah. Hadis perkataan Nabi. Hadis perkataan Nabi. Quran perkataan Allah. Itu kalam dengan mana perkataan. Itu pun tidak dikandaki. Bahkan yang dikandakinya ialah kalam dengan mana sifat, kalam ismi dia panggil. Maka terjemuh yang diterjemuh oleh musannif dengan kata berkata-kata itu pada zahir itu bukan terjemuh daripada sifat kalam tu, tidak. Kalau nak betulnya, nak bagi jelasnya kena terjemuh seperti terjemahan bagi kitab Baqarah, sifat kalam tu dengan kata perkata. Sebab kalau makna berkata-kata dengan makna bercakap-cakap tu, itu kalam masdari. Bahkan maksud musannif dia katanya artinya berkata-kata maknanya sifat. Tapi orang dulu pun dia cakap gitu. Sifat. Kalam dengan mana sifat pun dia kata berkata-kata. Kalam dengan mana bercakap itu pun dia terjemuh dengan kata berkata-kata juga. Jadi guna terjemahan tu dengan perkataan yang sama. Tetapi yang dimaksudnya, yang musannif katanya artinya berkata-kata tu ialah sifat perkata. Maka daripada tiga bagai kalam tadi tu, yang kena atas sifat kalam ismi itu saja. Yang itulah sifat yang qadim, yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang jadi sifat bagi zat Allah Ta'ala, yang salah satu daripada segala sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala. Yang ni tidak berharaf, tidak bersuara. Sebab sifat kalam, sifat perkata yang ada pada kita manusia pun bukan jenis haraf, jenis suara juga. Sebab namun bagi satu sifat yang yang melawan ni akan bisu. Kalau tidak ada sifat ini tentu jadi bisu. Dia tak sama dengan kalam dengan mana bercakap, berkata-kata. Itu lawannya diam, bukan lawannya bisu. Itu kalam dengan mana berkata-kata, bercakap, itu kita katanya perbuatan. Itu kita katanya perbuatan. Seperti kalau kita tilik kepada sifat samuk, yang jadi yang kena atas sifat tu ialah samuk dengan makna sifat pendengar. Adapun samuk dengan makna mendengar, itu kalau kitanya perbuatan. Kalau nisbah di sini dia panggil bertakluk. Begitulah. Maka kalam dengan mana berkata-kata, dengan mana bercakap-cakap itu, apabila kita bercakap, bunyilah haraf, bunyilah suara. Dan begitu juga kalam dengan mana perkataan, memanglah perkataan ada haraf, ada baris dan sebagainya. Adapun di sini sebab tu dia katanya lagi sunyi daripada haraf dan suara, dan lain-lain daripada sekalian sifat kalam yang baru. Jadi maksudnya sifat kalam memanglah bukan haraf, bukan suara. Sebab haraf dan suara itu jadi daripada kita bercakap. Jadi hasil haraf, jadi haraf, jadi suara itu
Dia hasil daripada mana? Hasil daripada kita berkata-kata, kita bercakap. Apabila kita bercakap, apabila kita berkata, maka jadi perkataan. Maka apabila jadi perkataan, pada perkataan tu haraf, pada perkataan tu suara. Dan ada baris, ada yang dahulu, ada yang kemudian. Adapun di sini ialah sifat. Memanglah tidak berharaf, tidak bersuara. Kemudian dia katanya, dan iaitu sifat yang qadimah, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jadi kalam-kalam tu ialah satu jenis sifat yang sedia adanya, yang berdiri pada zat Allah, yang ada pada zat Allah, yang jadi sifat bagi zat Allah, yang menunjuk ia atas kalian yang wajib. Ini ta'alluq dia. Yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan yang jaiz dan mustahil. Belum pada tu kita nak bagi faham makna menunjuk dulu. Yang menunjuk, bukan menunjuk ini terjemuh daripada bahasa Arab. Isyarat tu bukan. Dia bahasa Melayu tu, kalau bahasa Arab isyarat tu pun makna menunjuk juga. Tapi menunjuk dengan tangan, menunjuk dengan mata, menunjuk dengan tangan. Kita buat isyarat dengan kepala, kita tunjuk dengan kepala, kita hanggup. Kalau orang tanya nak ke tak nak, kita kiling, itu pun menunjuk juga bahasa Melayu. Tetapi bahasa Arab katanya isyarat. Itu bukan menunjuk yang ada di sini terjemuh daripada makna isyarat, itu bukan. Bukan menunjuk di sini terjemuh daripada bahasa Arabnya dilalah. Menunjuk di sini terjemuh daripada bahasa Arabnya dilalah. Maka apa dia dilalah? Dilalah tu yang bahasa Melayu pun panggil kata, dia terjemuh kata menunjuk juga. Maka dilalah, kita nak bagi faham dengan secara luas dulu. Maka dilalah ini dia ada merata-ratanya. Contohnya dilalah apabila kita tengok, apabila kita dengar seorang itu, kita tengok seorang itu menguap. Apabila kita tengok seorang itu dia menguap, kita faham kata dia mengantuk. Kita faham kata dia tu mengantuk. Maka menguap dia tu menunjuk di atas kata dia tu, menunjuk di atas dia tu mengantuk. Tu ada menunjuk. Jadi maknanya kita boleh faham. Jadi diri menguap tu menunjuk, memberi faham, memberi reti, memberi tahu kepada kita katanya orang menguap tu mengantuk. Contohnya lagi, kita ambil misal yang banyak misal sikit untuk kita nak faham makna menunjuk. Begitu juga apabila seorang itu jadi pucat mukanya. Maka pucat mukanya menunjuk di atas dia tu di dalam ketakutan. Atau dia tu terkejut. Maka pucat muka jadi kuning mukanya, itu menunjuk di atas kata dia, menunjuk kata dia tu dalam takut, dalam ketakutan. Itu pun menunjuk juga, kita boleh faham. Dan apabila kita lalu kat lampu isyarat, apabila naik lampu merah, maka lampu merah itu menunjuk, dilalah menunjuk kata di atas berhenti, kena berhenti. Itu maka lampu isyarat yang merah, yang hijau itu itu ada menunjuk, ada menunjuk pada dirinya. Maka begitu juga alam ini menunjuk di atas ada Allah. Dilalah juga, tapi dengan secara fikir, dengan akal.
Yang kata menguap itu menunjuk di atas mengantuk itu dengan secara tabiat. Menguap, pucat muka apabila menunjuk di atas takut, itu dengan secara tabiat. Adapun alam ini menunjuk di atas ada Allah, menunjuk di atas kuasa Allah itu dengan secara akal. Menunjuk dengan secara akal, apabila kita boleh faham dengan secara akal itu, contohnya apabila kita dengar berita katanya seorang yang nama Zaid itu dia dah mati. Kita dah dapat berita katanya seorang yang nama Zaid itu dah mati. Tiba-tibanya dia telefon kat kita. Tiba-tiba dia telefon kat kita. Kita akak tanya siapa sana, dia kata saya Zaid. Kita boleh faham kata dia belum mati lagi. Itu dilalah juga. Dia tak cakap saya masih hidup, dia tak cakap. Tetapi apabila kita dengar suara dia, dia telefon kat kita, kita boleh reti daripada itu boleh faham kata dia tu masih hidup lagi. Yang berita kata dia dah mati itu bohong saja. Jadi bercakap dia dengan kita, dia bertelefon dengan kita, dia bercakap dengan kita tu menunjuk kata dia masih hidup. Itu dilalah akliyah, akal. Dan satu benda lagi ada menunjuk ialah perkataan. Perkataan apabila kita bercakap dengan mana-mana cakapan. Di dalam cakapan itu, pada cakapan itu ada menunjuk kepada makna-makna yang dimaksudkan. Maka apabila seorang itu dia bercakap kata saya lapar dengan perkataan dia saya lapar itu menunjuk kata ada satu perasaan di dalam kat diri dia ialah nak kepada makanan. Kita faham gitu. Itu dia katanya saya lapar sekarang. Maka perkataan dia saya lapar itu ada menunjuk. Menunjuk di atas ada terasa lapar, ada satu perasaan kat diri dia yang mana perasaan itu nak kepada makanan. Dan kita faham dengan secara satu laginya ialah kena sedia makanan untuk dia. Kena beri makanan untuk dia. Maka perkataan dia tu ada menunjuk. Itu panggil dilalah lafziyah. Begitu. Menunjuk dengan secara berlafaz, bercakap. Maka yang maksud di sini menunjuk tu menunjuk dengan kalam dia lah. Menunjuk dengan kalam dia, maknanya apabila kita dengar, kita faham lah. Jadi maknanya kita apabila kita bercakap dengan seorang, dengan siapa-siapa saja, apabila kita bercakap bagi dia dengar. Tujuan kita bercakap bagi dia dengar tu nak bagi dia faham tu dah. Nak bagi dia faham apa yang kita nak cerita kepada dia. Apa yang kita nak kata pada dia. Maka apabila kita bercakap, tujuan kita nak bagi dia faham itulah mana cakapan kita ada menunjuk kat dia. Begitu. Jadi apa yang nak cerita di sini? Jadi maksudnya sifat kalam dia tugasan dianya ialah menunjuk, memberitahu, memberi faham. Begitu. Maka itu dengan sebab itulah dia katanya sifat ini ialah yang menunjuk di atas sekalian wajib. Jadi maknanya sifat kalam Allah Ta'ala dia beri faham kepada kita kepada benda yang wajib dan benda yang mustahil dan benda yang harus. Dengan maknanya apabila kalau kita nak kira kalau sama-sama kita apabila kita bercakap, apabila kita katanya apabila saya bercakap,
Saya bercakap katanya Allah ada. Apa yang jemaah faham? Apabila saya bercakap Allah ada, Allah kuasa, maka perkataan saya yang kata saat ni, yang kata Allah ada, Allah kuasa, itu adalah perkataan yang menunjuk kepada orang mendengar kata Allah itu ada. Allah bersifat dengan ada, Allah bersifat dengan kuasa. Maka Allah bersifat dengan ada itu adalah perkara yang wajib pada akal. Adalah Allah bersifat dengan kuasa itu perkara yang wajib pada akal. Jadi kalau nak mudah-mudah senang nak faham, nak cakapnya, maknanya sifat kalam Allah Ta'ala menunjuk di atas yang wajib. Mana Tuhan Allah bercakap pasal benda yang wajib. Allah bercakap pasal benda yang wajib. Dia cerita kata Allah ada seperti kita lah. Kita bercakap dengan benda wajib, dengan mustahil, dengan harus juga. Tengok, saya dah makan pagi ini. Kita bercakap dengan benda apa tu? Dengan benda harus. Sebab makan minum tu adalah benda harus. Allah ada, Allah kuasa. Kita bercakap dengan benda apa? Kita bercakap dengan perkara yang wajib. Kita bercakap bab wajib. Kalau katanya tak boleh ada anak bagi Allah, Allah tidak dua tiga, Allah bukan satu, Allah bukan dua, seterusnya. Itu kita bercakap tentang benda mustahil. Tuhan ada tiga, itu maknanya kalau kita bercakap orang Nasrani beraktikad kata Tuhan ada tiga, ada tiga Tuhan tu benda apa? Benda mustahil. Maka itu maknanya menunjuk oleh kalam di atas benda yang mustahil. Itu maknanya sebab menunjuk saat itu maknanya apabila kita bercakap dengan suatu cakapan, maka cakapan kita ada dilalah, ada menunjuk, ada beri faham. Maka ikut kita bercakaplah. Maka segala perkara dia tak lepas daripada wajib, yang jaiz, yang mustahil. Tengok benda apa tak kira pada zat Allah, pada Allah, pada Khalik, pada makhluk, pada Tuhan, pada makhluk ini, dia tak lepas daripada yang wajib, yang jaiz, yang harus, yang mustahil. Tengok, kalau kita bercakap, saya dah makan, itu mana bercakap tentang perkara yang harus. Kita bercakap perkara yang harus. Tuhan tidak ada anak, maka ada anak Allah itu ialah mustahil. Itu kita bercakap pasal benda yang mustahil. Kalau kita bercakap kata Allah ada, Allah kuasa, itu kita bercakap pasal benda yang wajib. Jadi apabila saya bercakap Allah ada, maka orang pendengar tu, maka apabila saya bercakap Allah kuasa, keluar daripada mulut saya ni ialah suatu perkataan. Saya yang bercakap, yang berkata, maka keluar kat mulut saya ni ialah perkataan. Maka perkataan itu ada menunjuk, ada beri reti, ada beri faham kepada benda yang wajib. Apa benda yang wajib tadi? Ialah Allah kuasa. Allah berkuasa. Habis itu benda yang jaiz banyaklah. Kalau orang tanya kita, Zuhur dah masuk ke belum? Kita jawab Zuhur dah masuk. Maka masuk Zuhur apa hukum? Nisbah akalnya ialah benda harus. Maka apabila kita bercakap kata Zuhur dah masuk, maknanya kita bercakap pasal benda yang jaiz. Maka kalau orang tanya kita Allah ada anak ke tidak? Kita jawab kata tak ada. Allah tak ada anak. Maka bercakap pasal benda yang mustahil. Ada anak tu benda mustahil, tak ada anak tu yang wajib. Begitulah. Jadi segala perkara yang keluar daripada mulut kitanya, yang keluar daripada kat mulut kitanya, yang kita bercakap sekarangnya tak lepas daripada benda wajib, benda mustahil, benda harus. Apa tu yang banyak-banyaknya ialah benda yang harus. Sekarang waktu siang, berlaku waktu siang ke benar harus. Sekarang dah pagi, berpagi itu benar harus.
sekarang dah panas. Panas tu benda harus. Jadi maknanya itulah mana katanya yang menunjuk atas kalian yang wajib dan yang jaiz, yang mustahil. Jadi maksudnya macam tadilah, macam katanya perkataan kita ni, setiap percakapan kita, mana-mana percakapan dalam sehari-hari kita bercakap tu tak lepas daripada bercakap dengan benda wajib atau benda jaiz atau benda mustahil. Kalau kita bercakap dengan anak isteri kita, dengan suami kita pun, dengan suami pun, nisbah bagi orang perempuan sama. Apa khabar, yang tu pun saya sihat. Sihat tu benda harus. Sihat tu benda harus. Dah makan ke belum? Yang pun jawab saya belum makan. Tak makan pun harus. Dah makan. Makan pun harus. Saya berpuasa hari ni. Maka berpuasa. Puasa tu benda yang harus. Tu mana bercakap dengan benda harus. Menunjuk beri faham kata benda yang harus. Itulah maksudnya. Jadi menunjuk nisbah bagi kalam. Kalau kalam kita manusianya ialah tetapi kalam yang ada pada kitanya, kita manusia ini, yang memberi faham kepada yang lain tu, kita beri faham bukan dengan sifat perkata kita. Yang lawan bisu, kita tak boleh nak beri faham kepada yang lain, tak boleh nak beri reti kepada, nak bagi faham, nak bagi tahu kepada yang lain dengan semata-mata sifat perkata yang ada kat anak lidah kita, tak boleh nak beri faham. Sebab itu melawan ikan bisu saja. Jadi apabila kita nak beri faham kepada yang lain, kita memanglah kita tak bisu. Kenapa kata kita tak bisu? Sebab kita ada apa? Ada sifat perkata. Kita tidak bisu. Orang kita tidak bisu. Kenapa kata kita tak bisu? Sebab ada sifat perkata. Apabila ada sifat perkata, bolehlah nak bercakap. Bolehlah nak bercakap-cakap, bolehlah nak berkata-kata. Tapi nak berkata-kata tu bila, nak bercakap tu bila, nanti sampai masa nak bercakap, kita bercakaplah. Kalau tidak ada hajat apa, kita tak bercakap. Tetapi sifat perkata dah ada ke anak lidah kita, bukan kita orang bisu. Tetapi kalau tak hajat, tak berajak kepada berkata, bercakap, kita bercakap ke? Tidak. Kita berkata-kata ke? Tidak. Ketika kita tak berkata, ketika kita tidak bercakap, sifat perkata ada ke tidak pada ke anak lidah kita? Ada. Maka apabila ada hajat kita nak beritahu, nak beritahu itulah nak menunjuknya. Apabila kita nak beritahu kepada seorang dengan apa-apa yang ada kat dalam hati kita. Sebab kita biasanya kalau kita nak cakap, kita dah ada cadangan nak cakap dalam hati kita. Kita ada cadangan dalam hati kita. Maka cadangan dalam hati kita tu dikatakan hadisun nafsi. Cadangan dalam hati kitanya. Jadi sifat perkata yang ada pada kitanya ada ke anak lidah yang lawannya bisu. Maka apabila kita ada hajat nak bercakap, belum pada kita nak bercakap dengan mulut kita, kita ada cadangan cakapan di dalam hati kita. Maka cadangan dalam hati kita tu dikatakan hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu nisbah bagi kita manusia. Maka apabila kita sampai masa kita bercakap, bercakap dengan mana bentuk cakapan ke, itu serahlah kepada hajat kita. Boleh jadi seorang itu dia bercakap dengan apa? Semua bangun berdiri. Dia bercakap. Dia bercakap kata semua yang hadir pada majlis ini bangun berdiri. Maka itu pun cakapan, tapi kita panggil apa? Amar. Kita panggil arahan. Apabila kita bercakap, kita katanya semua yang ada kat majlis ini jangan berdiri.
Semua yang orang yang ada kat majlis ini jangan berdiri. Kita panggil bercakap juga, tapi tak panggil bercakap, kita panggil apa? Larang. Larang. Apabila kita bercakap, saya pagi tadi, saya dah makan begitu begini, sampai kenyang, itu bercakap, tapi orang dengar panggil apa di situ? Cerita-cerita, kisah-kisah. Itu dia panggil. Semuanya bagai bercakapan kesemuanya. Maka apabila kita bercakap, keluar daripada mulut kita dengan suatu cakapan, tengok, apabila kita bercakap tu kita guna mulut kita, guna lidah kita, guna anak lidah kita, itu kita bercakap, berkata. Maka yang keluar daripada mulut kitanya, apa dia? Perkataan, cakapan. Maka apabila keluar daripada mulut kita perkataan, cakapan, maka cakapan dan perkataan tu ada menunjuk kepada maksud yang kita nak cerita, yang kita nak kata. Apabila kita katanya semua ahli majlis ini berdiri ke semuanya, itu menunjuk katanya suruh berdiri, arah berdiri, tutup berdiri, itu dipanggilkan amar, arahan. Tapi panggil bercakap lah juganya. Maka tengok, berdiri itu masuklah benda mana? Masuk dalam benda harus. Jangan berdiri, itu panggil larang. Maka tak berdiri itu, apabila jangan berdiri, maknanya tak berdiri. Tak berdiri itu benda harus juga pada akal. Begitu. Jadi apabila dia bercakap, daripada cakap tu dipanggilkan dengan beberapa bagai pula. Kalau begini dia panggil arah, kalau begini dia panggil panggil apa? Panggil larang. Kalau begini mana mencerita. Kalau begini dia apa dia? Dia merayu hal. Kalau dia pergi kepada orang miskin, dia pergi kepada pejabat zakat, dia cerita kepada pegawai pejabat zakat, dia kata dia adalah orang miskin, tidak ada kerjaan yang boleh nak bekerja, tidak ada rumah, tidak ada itu, tidak ada ini, kaki tangan dia pun tak selesa nak buat kerja, dia perlu kepada duit, kepada makanan. Maka kita kata itu adalah cakapan, tapi kita panggil apa? Merayu hal. Tapi cakapan dah juganya. Maka dia cerita apa? Dia cerita kata dia orang susah. Maka susah senang adalah perkara yang harus. Begitulah. Jadi maknanya sifat kalam Allah Ta'ala, Allah bersifat dengan sifat kalam, maka memanglah tidak bersifat dengan sifat bisu. Tidak bersifatlah dengan sifat bisu, tidaklah bisu. Maka apabila ada sifat kalam, maka tentu sama sekali Allah nak bercakap. Allah bercakaplah sebab ada sifat kalam. Tetapi bercakap Allah cara mana itu wallahu alam. Bukan cakap dengan mulut, dengan guna melalui anak lidah, itu kita makhluk ini. Lebih lagi kita pun tengok yang cerita mukjizat Nabi, katanya batu bercakap, pokok bercakap, itu pun dah pelik. Kalau di akhirat esok, wa tukallimuna aydihim, kaki tangan bercakap, kaki tangan, anggota mata, telinga bercakap, cakap cara mana? Itu Tuhan kuasa. Maka apabila kita kembali balik, apabila Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat perkata, maka memanglah apabila ada sifat perkata, mestilah dia berkata-kata, mesti dia ada bercakap. Maka apabila dia bercakap tu mana dia nak beri faham, dia nak beritahu, begitu. Kemudian nak beritahu ke siapa? Ada kala nak beritahu kat malaikat, ada kala nak beritahu kepada orang-orang mukallaf. Itu nak beritahu, nak sampai kepada siapa? Ada kala nak sampai pada malaikat, kepada makhluk dia lah, senang nak kecakapnya.
Maka apabila Allah Ta'ala berkata, Allah Ta'ala bercakap, dengan sebab dia ada sifat perkata, maka apabila dia bercakap, maka cakapan dia tu ada menunjuk. Ada beri reti, ada beri faham. Sebab tu kita boleh faham katanya kita kena sembahyang. Sebab kalam Allah Ta'ala menunjuk kata kita ni kena sembahyang, maka sembahyang tu benda yang harus pada akal. Wajib pada syarak, harus pada akal. Sebab tu kita faham kata kita kena sembahyang. Faham daripada mana asalnya? Faham daripada dilalah menunjuk oleh sifat perkata Allah Ta'ala. Jadi sifat perkata Allah Ta'ala menunjuk di atas kata kena sembahyang tu, itulah dikatakan menunjuk. Itulah dikatakan Tuhan bercakap. Jadi kita apabila kita nak minum air masalan. Kita nak minum air tapi kita malah nak bergerak, malah nak bangkit. Kita suruh anak kita. Maka apabila kita suruh tu, maka kita tanya, adik tolong ambil air secawan. Maka dia dengar. Apabila dia dengar, dia faham. Dia faham. Kenapa dia faham? Sebab cakapan kita ada dilalah kepada nak kepada air satu cawan. Dia pun pergi ke dapur ambil air, bagi kat kita. Sebab apa boleh dia faham? Sebab ada dilalah di dalam cakapan kita. Itulah dikatakan menunjuk. Ada menunjuk. Begitulah. Bukan maksud tunjuk dengan tangannya begitu. Itulah. Jadi katanya kalam ini ialah kalam dengan mana ismi, kalam yang kita wajib kena i'tiqad, yang kita kena belajar serta dalilnya, serta tolakkan mustahil lawannya, ialah kalam dengan mana sifat, kalam dengan mana ismi, kalam dengan mana sifat perkata. Yang terjemuh kata sifat perkata yang lawannya bisu. Yang ni lah wajib kita kena i'tiqad, sungguh Allah bersifat dengan sifat ini, tak boleh nak kata tidak sama sekali. Gitu dah. Maka sifat perkata yang kata wajib kita kena i'tiqad, kata sungguh, kata ada tu, mana dia sifat perkata, jenis mana sifat perkata ni pula? Maka sifat perkata yang kita wajib kena tahu sekarangnya ialah satu jenis sifat yang qadim. Kalau yang baru tu sifat kita makhluk. Yang qadim, yang berdiri pada zat Allah. Sifat ni sifat bagi zat Allah. Kemudian apabila kita tengok sekatunya, sekat katanya yang berdiri pada zat Allah, sifat samuk basar pun yang berdiri pada zat Allah juga, qadim juga. Maka tetapi samuk basar dia mendengar. Samuk dia mendengar. Basar dia melihat. Begitu. Ilmu dia tahu. Tapi dengar, melihat, tahu dikatakan nyata. Inkishaf. Samuk mendengar. Basar melihat. Ilmu mengetahui, mendengar, melihat dikatakan nyata. Inkishaf. Kudrat mengada meniada dikatakan taksir. Iradat menentu dikatakan taksis. Kalam menunjuk. Tugasan dianya menunjuk, memberi reti, memberi faham, memberi tahu kepada yang lain dengan apa yang dikandaknya. Kanak nak menyampai, kanak nak menunjuk. Begitulah. Itu dikatakan yang menunjuk ia sifat atas sekalian yang wajib. Jadi maknanya kalam dia bercakap dengan benda apa? Cakap dengan benda wajib, setengah-setengah kelakuan. Dia bercakap dengan benda yang harus, cakap dengan benda yang mustahil. Dengan maknanya cakapan yang dibercakap oleh Allah Ta'ala ada kalanya masuk di dalam bahagian wajib. Cakapan yang dibercakap oleh Allah Ta'ala ada kalanya masuk dalam bahagian benda harus. Cakapan yang dicakap oleh Allah Ta'ala ada kalanya masuk dalam bagai benda mustahil. Begitu. Jadi maknanya kalau tanya kita bercakap dengan tiga perkara ni juga.
kita pun bercakap tak lepas, cakapan kita tak lepas daripada 3 perkara ni juga. Cuba kita tilik. Kita orang Islam, Islam tak Islam harus. Kita ni orang Islam kena sembahyang, sembahyang tak sembahyang adalah harus pada akal. Jangan tak sembahyang tu harus pada akal. Nanti masuk syurga. Apabila kita rajin sembahyang tak pernah tinggal, nanti boleh masuk syurga. Masuk syurga tu pun benar harus juga pada akal. Wajib tilik pada janji Allah. Itu tak lepas daripada apa? Daripada cakapan kita sehari-harinya tak lepas pada 3 perkara ni lah. Masuk dalam bahagian mana, masuk dalam bahagian mana, masuk dalam bahagian mana, masuk dalam bahagian wajib ke, masuk dalam bahagian mustahil ke, masuk dalam bahagian jaiz ke tidak. Itu tak lepas pada 3 perkara. Maka Allah Ta'ala apabila dia bercakap, dia ada menunjuk. Maka menunjuk di atas benda apa? Benda setengah daripadanya masuk di bawah wajib, masuk di bawah perkara yang harus, masuk di bawah perkara yang mustahil. Maka nak beri kalau kita manusianya menunjuk kita dengan secara bercakap mengeluarkan suara daripada mulut kita. Sebab kita semata-mata ada sifat perkata yang ada ke anak lidah kita. Semata-mata sifat perkata yang lawannya bisu yang ada ke anak lidah kitanya. Semata-mata sifat perkata tu kita tak boleh menunjuk, tak boleh beri faham, tak boleh beritahu, tak boleh apa kepada yang lain. Gitu. Tetapi apabila kita nak menunjuk suatu perkara yang ada kat dalam hati kita kepada yang lain, mesti kita bercakap. Maka apabila kita bercakap tu maknanya apabila kita bercakap berkata tu ialah perbuatan. Maka apabila kita bercakap, kita berkata, maka keluar suatu perkataan, suatu cakapan. Maka cakapan kita itulah ada menunjuk, ada beri faham dengan apa yang maksud kita. Tetapi ada juga kita bercakap, kita nak beri faham kat lain, dia faham kat lain, salah faham. Tapi kita ada menunjuk. Kita ada menunjuk, kalam kita ada menunjuk, tapi orang tu salah faham. Jadi kalam kita, cakapan kita ada memberi faham sebagaimana kandak dalam hati kita. Tetapi apabila ada orang mendengar tu, boleh jadi dia faham betul dengan apa yang kita nak menyampaikan kepada dia. Ada kalanya dia faham kat lain. Ada juga begitu. Tapi ala kulli hal ada menunjuk. Ada beri reti, ada beritahu, ada beri faham dengan perkataan kita. Tapi perkataan itu keluar daripada hasil daripada mana? Hasil daripada nak ada cakapan, nak boleh ada cakapan perkataan, nak boleh berlaku berkata bercakap tu daripada mana? Daripada ada sifat perkata yang Allah Ta'ala letakkan anak lidah pada kita makhluk. Begitu. Maknanya dengan secara ringkasnya, sifat perkata yang ada pada kita ni ada beritahu, ada menunjuk di atas perkara yang boleh jadi yang wajib, boleh jadi masuk dalam benda yang harus, boleh jadi masuk dalam benda yang mustahil. Itulah. Jadi benda tu kita boleh buat banding dengan kita untuk dengan sifat kalam yang ada pada kita. Cumanya bimbangnya tak faham masalah kata apa makna menunjuk. Makna menunjuk. Jadi makna menunjuk sana itu kita beri, kalau kita ni maknanya memberi faham kepada yang lain. Kita nak beri faham dengan maksud yang ada dalam kepala, dalam hati kita. Tapi apabila kita katanya, kita tengok semuanya ada menunjuk kepada maksud yang satu. Kalau kita gini, kalau kita katanya kita nak arahkan orang yang di depan kita dengan berdiri, boleh kita nak menunjuk dengan mana? Boleh kita nak dilalah, boleh nak bagi faham kepada kena berdiri itu dengan kata, semua bangun berdiri, semua bangkit berdiri. Boleh kita beri faham dengan secara berkata-kata, boleh.
Tetapi kalau malah nak bercakap, boleh juga kita nak dilalah di atas berdiri, kita buat begini. Tangan. Buat begini. Kita buat begini. Dua-dua belah tangan. Maka kita buat begini, panggilnya isyarat bahasa Arab. Dalam isyarat kita ada dilalah, ada beri faham. Katanya kena berdiri. Maka kalau kita nak larang orang katanya jangan bercakap. Jangan bercakap. Kita boleh larang dengan perkataan diam. Tu mana apa? Diam pun boleh kita kata. Jangan bercakap pun boleh kita guna. Maka diam dengan diam dan jangan bercakap, madlul dia ni faham satu saja. Mana maksudnya, madlulnya satu saja. Tetapi yang lafaz tu berlainan lah. Diam. Yang nu kata diam, yang ni kata jangan bercakap. Tetapi perkataan diam, perkataan bercakap menunjuk di atas maksud yang satu. Ialah tak berhenti bercakap. Dan satu lagi, kalau kita malah nak kata diam, malah nak kata apa dia? Malah nak kata jangan bercakap, kita buat isyarat. Letak jari kat mulut ni. Letak jari kat mulut. Itu panggil bahasa Arab panggil isyarat. Isyarat letak jari kat mulut. Tapi letak jari kat mulut pun ada dilalah, ada menunjuk juga. Mana ada beri faham, kata berhenti percakapan juga. Itulah katanya dilalah. Maka berhenti bercakap tu harus ke tidak? Benar harus. Masuk dalam benar harus. Itulah. Jadi maknanya tengok dia katanya yang menunjuk ia atas sekalian yang wajib dan yang jaiz dan jaiz dan mustahil. Lagi sunyi daripada haraf, daripada huruf dan suara, memanglah kena sunyi lah. Sebab apa dia? Sebab ini sifat, bukan perkataan. Sebab kita bercakap di sininya sifat. Sifat memanglah tidak berharaf, tidak buat suara lah. Dan lain daripada haraf dan suara. Seperti apa dia? Berbaris fathah, berbaris dhammah, berbaris kasrah, ada wakaf, ada sambung, ada nyata, ada tak nyata, ada derah, ada nyaring, ada lahan, dan sebagainya. Daripada sekalian sifat kalam yang hadis. Ni daripada sifat bagi kalam dengan makna perkataan. Kalam yang baru. Kalam yang baru, kalam dengan makna perkataan. Begitulah. Jadi dia kenapa dia katanya lagi sunyi daripada haraf dan suara? Sebab orang dulunya dia ada keliru di antara kalam dengan perkataan, kalam dengan mana sifat. Sebab orang dulunya keliru. Sebab tu Quran kalamullah. Quran kalamullah. Kita kata kalam dengan mana apa di situ? Mana perkataan, bukan kalam, bukan kata Quran adalah kalamullah. Kalam dengan mana apa di situ? Bukan dengan mana sifat perkata Allah. Kalam Quran ialah kalamullah, ialah perkataan Allah. Maka kita beribadat yang kita baca, selalu baca lebih-lebih lagi saat bulan Ramadan ni, yang kita beribadat dengan baca kalamullah. Kita beribadat dengan secara kita baca kalamullah. Kita baca sifat perkata Allah ke? Bukan. Kita baca apa? Perkataan Allah. Kalau buka Sahih Bukhari, kita baca perkataan Nabi. Begitulah. Kalau kita baca innamal a'malu binniyat, saya baca apa tu? Saya baca perkataan Nabi, kalam Nabi. Kalau baca qul huwallahu ahad, itu saya baca kalamullah, perkataan Allah. Bukan sifat perkata Allah. Maka
yang ada bersuara, yang ada haraf, ada suara daripada mana? Daripada kita baca, daripada kalam itulah. Kalam dengan mana perkataan itu yang berharaf bersuara. Tapi orang dulu tu dia masalah sifat kalam tu dia fitnah besar. Adalah cerita dianya. Yang nak kata Quran makhluk. Jadi Quran itu mempunyai dua makna. Quran dengan makna kalamullah. Kalam dengan mana sifat perkata. Kalam dengan mana sifat perkata. Quran kalam dengan mana sifat perkata. Dia apabila begini, apabila kita kata Quran kalamullah, kalam tu nak kalam mana? Kalam tu nak kalam mana? Kalau kata kalam dengan mana sifat perkata pun boleh jadi. Kalau kita kata kalam dengan mana pun, dengan mana perkataan, maka di situ dia timbul fitnah, katanya kena kata kena kata makhluk, kena kata baharu. Maka apabila dipaksakan ulama daripada raja yang dulu paksa ulama kata kalam adalah benda yang baru. Tetapi kalau Quran adalah benda yang baru. Quran ialah perkara yang baru. Tapi kalau kita tilik kepada kalam Quran dengan mana kalam, dengan mana perkataan, kalau kata baru, tak mustahil lah, betul lah. Tapi kalam dikatakan kalamullah dengan mana sifat perkata, tak boleh nak kata baru. Sifat-sifat kalam Allah Ta'ala yang qadimah, yang qadim. Jadi, di situ dengan sebab itulah jadi panjang bahasan sifat kalam. Lagi pulanya, kita bahasa Melayu tak jadi masalah sebab kalau sifat kita panggil perkata, percakap. Kalau kalam dengan mana masdari, dengan mana lafzi, kita panggil berkata-kata, bercakap-cakap. Kalau kalam dengan mana itu kita panggil, yang satu lagi kita panggil cakapan perkataan. Tetapi yang masalahnya bahasa Arab dia guna kalimah sama, kalam straight. Kalau sifat yang qadim, kalau sifat yang lawan bisu pun kalam juga. Kalau yang lawan bagi diam pun kalam juga. Kalau yang bahasa Melayu perkataan pun kalam juga. Sebab itulah jadi keliru. Apabila kata Quran kalamullah, kalam dengan mana pun. Di situ nak jadi kelirunya sebab bahasa Arab dia guna kalam straight. Di situ apabila jadi bahasa Melayu tak jadi masalah. Kalam sifat, perkata. Kalam masdari, perbuatan, berkata-kata, bercakap. Ni saya nak bercakap ni. Saya nak bercakap. Nak cakap. Itu kalam juga. Kalam masdari atau kalam lafzi. Dengarlah cakapan saya ni. Dengarlah cakapan saya. Itu apa dia? Kalam dengan mana perkataan. Gitu. Ma hasala bil masdar. Bahasa Melayu tak ada masalah. Itulah. Kemudian katanya insyaAllah kita sambung lagi. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Kita sambung pada katanya dan ta'alluq ia dengan segala perkara yang tersebut seperti ilmu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا ونورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. آمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأ